Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada rakan-rakan yang menonton saya pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus bersama dengan saya di dalam live kita. Dia banyak cerita kita malam ni tuan-tuan. Macam-macam kisah, macam-macam berita yang kita bawakan berkenaan dengan apa yang berlaku sepanjang 2 hari ini. Menarik perkembangan politik negara kita ni menarik. Ada yang suka, ada yang tak suka, biasalah kan. Ada yang bagi derma ke? Terima kasih juga kepada kawan-kawan rakan-rakan yang New Star Leadboard is public. Okay, thank you. Alright. Yang bersama juga dengan kita, saya mohon maaf lah kalau ada apa-apa kekurangan semua. Saya tengah tengok saya punya live ni sebab saya tak boleh, hari tu tak boleh masuk dekat Facebook. Hari ni dah boleh, cuma kaedah saya masukkan tu dia berbeza sedikit. Dengan 294 orang, 300 orang viewers dekat Facebook dan 696 kalau tak silap saya dekat sekarang 928 dekat dekat YouTube dan 450 lebih dekat TikTok. Juga ada di Twitter. Kita pun ada live dekat Twitter. Mana yang tahu yang ada, rupanya ada yang saya jumpa. Jarang lah tapi ada. Dia tak ada apa-apa social media kecuali Twitter. Kan? Interesting juga. Ada seorang mamat ni saya jumpa dia. Dia kata dia tak ada social media kecuali Twitter. Dan seorang tu dia ada Spotify je. Dia kata saya ada Spotify. Oh, okay. Jadi dekat Spotify pun ada tuan-tuan. Dekat Google Podcast pun ada. Kan, Google Podcast, Spotify, YouTube, Facebook, TikTok, kemudian apa orang kata, Facebook, TikTok, okay, of course Twitter lah. Twitter. Cuma sekarang ni saya tengah tunggu Instagram punya RTMP dipanggil. RTMP. So yang tu nanti saya akan masukkan dalam Instagram kalau dah ada. Sekarang ni tak ada lagi. Buat ni tak ada lagi. Alright, terima kasih. So insyaAllah kita akan bercerita beberapa perkara. Kita dah start mula dah menilai ni. Last kali nanti saya akan bercerita pasal pasal KWSP lawan pencen. Yang mana sebenarnya lebih untung untuk kita dalam jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Saya akan cerita. Yang tu last kali. Tapi sebelum kita cerita yang tu, saya bawa benda ni dulu lah. Pemilu 2024, pemilu ni untuk yang tak tahu bahasa Indonesia maksudnya pilihan raya 2024. Pemimpin dunia ucap tahniah kepada Prabowo. Okey. Pemimpin dunia termasuk pemimpin Malaysia mengucapkan tahniah kepada Prabowo Subianto yang kelihatan bakal melakar kemenangan dalam pilihan raya Presiden Indonesia selepas kiraan pantas tidak rasmi menunjukkan beliau mendahului dengan selesa. Dalam perkongsian di media sosial, Prabowo berkata beliau telah menerima panggilan telefon dari beberapa pemimpin pada kami yang menyampaikan ucapan tahniah. Meskipun pengiraan undi masih dijalankan. Antaranya adalah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Timbalan Perdana Menteri Richard Marles, Singapore Lee Hsien Loong dan Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. Sorry lah kalau saya salah sebut. Perdana Menteri Republik Czech Peter Fiala turut mengucapkan tahniah kepada Prabowo setelah memperoleh lebih 50% undian dalam kiraan pantas. So dalam masa yang sama juga tanpa menang, ini antara komedian yang saya suka tuan-tuan. Komeng ni antara komedian yang saya suka Indonesia punya komedian yang saya suka. Tanpa kempen, wajah lucu Komeng berjaya tarik undi. Ini Komeng, Alfiansi Komeng. Pelawak senior Indonesia, Komeng membuat kejutan pada pilihan raya umum yang berlangsung pada Rabu. Meskipun tidak pernah berkempen atau memasang baliho. Baliho ni iklan kempen untuk memancing undi, Komeng atau Alfiansi Komeng rupa-rupanya turut serta sebagai calon legislatif Caleg dari Jawa Barat. CNBC Indonesia memetik data rasmi Komisi Pilihan Raya Umum. Pemilihan umum pada Khamis menunjukkan Komeng yang menyertai pilihan raya legislatif sudah memperoleh 193,189 undi berdasarkan total kiraan undi 33.2%. Jalan bebas itu dikatakan berjaya mengatasi jumlah undi yang diraih oleh caleg lain. Pada hari pengundian, foto yang memaparkan ekspresi wajah Komeng yang melucukan turut menjadi topik hangat di media sosial. Gaya beliau dengan kepala sengit disengajakan yang agak berbeza dengan caleg lain yang terjadi menjadi faktor utama yang menarik perhatian pengundi.
Warga Tambun, Bekasi dikenali sebagai Feta Diana mengakui dia tertarik dengan gambar unik Komeng. Saya tidak pernah melihat baliho milik Komeng dan tidak tahu beliau ikut menyaleng pada pileg. Pilihan raya legislatif ni. Pada pilihan raya legislatif. So Komeng ni Alfian Shah Komeng antara yang bertanding di dalam pilihan raya Indonesia atau pemilu 2024 kali ini. So tahniah kepada Prabowo yang menjadi Presiden Indonesia yang ke-8 kata saya, yang seterusnya, dan diharap beliau membawa perubahan kepada negara jiran kita Indonesia, dan diharap juga dia akan menjadi satu titik pertemuan. Kenapa penting tuan-tuan? Sebab Indonesia ni dia akan jadi rakan dagang kita yang terbesar, bukan ajakan, memang antara rakan dagang kita yang terbesar dengan jumlah penduduk dia ramai. Dan kalau jadi tak jadi bahawa apa orang kata ibu kota Indonesia akan dialihkan ke bahagian Kalimantan. So bila dia pindahkan ke bahagian Kalimantan, so dia akan menjadi satu tarikan ataupun satu orang kata apa, satu satu perkara yang hebat lah orang kata, satu perkara yang hebat kepada Singapura kan, kepada Singapura. Abang ada nampak SJMC ke dalam minggu ni? Ya, saya pergi hospital Irfan. Saya pergi SJMC hospital. Memang saya masuk hospital, bukan masuk hospital, saya ada rawatan. Okey. Kemudian boleh cerita apa tadi? Dan kita kata, dan semoga lah ada perpindahan di orang kata apa, di Indonesia tersebut ke Kalimantan, dia akan boost lagi ekonomi Sarawak insya-Allah. Okey. Itu antara perkara yang diwar-warkan, yang akan dibincangkan. Baik, okey, kita masuk. Itu dah habis dekat situ tadi. Sebelum kita masuk ke cerita ni, semalam tuan-tuan, ke 2 hari lepas, tak ramai yang tahu, Ustazah Hasmah nama dia. Tiba-tiba dia dikatakan memberi ceramah di Kementerian Kesihatan Malaysia. Ustazah Hasmah ni kontroversi dia sebab dia adalah walauntit. Dia adalah antara penceramah PAS, tuan-tuan. Dan kalau tak silap saya, antara yang aktif mengkritik kerajaan Madani ini sebelum ini. Kalau tak silap saya, correct if I'm wrong, Ustazah. Tiba-tiba dia dijemput di Kementerian Kesihatan. Bagi ceramah kat Kementerian Kesihatan. Okeylah, bagi ceramah tu tak ada masalah. Topik dia pun okeylah. Topik dia tak adalah menyentuh politik kan. Ialah berani dia nak sentuh politik. Kan, dia tentang kekeluargaan, tentang tolak ansur, semua okeylah. I mean, style dia lah kan. Kita tak menafikan benda tu. Tapi timbul persoalan bagaimana seorang staunch supporter PAS, kalau dia tak staunch supporter, dia sokong PAS tapi kita pun tak tahu, tak ada masalah. Saya tahu ada di kalangan pegawai-pegawai Kementerian Kesihatan tu penyokong PAS. Macam mana saya tahu? Bila saya tengok social media ada orang. Saya jumpa pegawai tu, saya tengok social media. Saya tengok social media. Saya tahu lah. Sebenarnya kalau dia ada slang-slang belah Pantai Timur, saya tengok social media dia. Tapi saya tak kisah pun. Sebab bila saya tengok social media dia, walaupun dia ada personal opinion terhadap penyokongan dia terhadap PAS, itu pulang kepada dia lah. Kan? Itu pendapat peribadi dia dan saya tak ada masalah. Saya tak komplain pun orang tu. Tetapi yang ini kita tahu memang dia ada, orang kata apa, inclination kepada PAS satu hal. Tetapi bagaimana dia mengenakan Kerajaan Pakatan Harapan Perpaduan, Kerajaan Madani, ini satu hal. Mungkin bukan sekarang, mungkin dulu setimbul persoalan. Now, bila benda tu investigate, rupanya menurut pegawai, mungkin pegawai KKM ni dia tak tahu kan, mungkin kita bagi orang kata apa, bagi sangka baik lah. Mungkin dia tak tahu pasal-pasal politik ni, dia tak kenal. Dia ingat kan Ustazah Hasmah ni kira handal terror semua, terfamous, panggil je lah. Sebab dia kata, alasan dia kata sebab Ustazah ini masih tersenarai, dengar baik masih tersenarai dalam senarai JAKIM, antara penceramah yang dibenarkan untuk dipanggil oleh JAKIM. Jadi kita persoalkan JAKIM sekarang ni. JAKIM macam mana? Dan sekarang ini tuan-tuan, baru ni hari ni saya dapat satu komplain. Ni komplain hari Jumaat ni, khutbah Jumaat kan. Satu komplain daripada seorang rakan daripada Pahang. Khutbah Jumaat dia disediakan oleh Majlis Agama Islam Pahang, tetapi khutbah Jumaat dia berbunyi macam orang PAS yang sediakan. Jadi saya harap kerajaan negeri Pahang tolong pantau perkara ini. Kan, terutama bila isu menyentuh tentang apa orang kata Nick Allen baru-baru ini, khutbah Jumaat itu seolah-olah menghentam
Seolah-olah kita kata ini menentang apa orang kata hukum Allah, menentang perintah, seolah-olah demikian. Walhal sultan dan juga agung sudah pun bertitah agar benda ini tidak dipanjangkan. Perkara ini tidak dipanjangkan lagi kerana ia adalah takzir yang melibatkan ketidakcekapan kerajaan negeri Kelantan dalam mengubal undang-undang. Itu saja. Tak ada kena-mengena dengan hukum Allah. Dan itu adalah keputusan Mahkamah Persekutuan. Tetapi di Pahang ada. Kan? Dan kita harap mana-mana rakan di Pahang tolong komplain dengan kerajaan negeri. Kan? Komplain dengan kerajaan negeri. Baik. Okay. So, bagi saya, JAKIM kena tengok balik senarai-senarai tersebut. Dan kita tahu, dalam daulah daulah terpendam ini, masih terdapat saki-baki. Mereka yang, macam ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak sokong PAS, nak sokong Bersatu di atas kertas undi, silakan. Tetapi bila melibatkan kerja dan polisi kerajaan yang memerintah, yang tu you have to watch out lah. Yang tu anda kena watch out lah. Anda sebagai penjawat awam, anda kena serve the government of the day. Tapi kalau anda menyanggah government of the day, adalah lebih baik tuan-tuan dan puan-puan letak jawatan. Kan senang. Kan? Senang. Tak ada masalah benda tu. Tak, itu berlaku pada zaman kami. Ada di kalangan ahli-ahli reformis kami berhenti kerja daripada kerajaan kerana tak puas hati dengan kerajaan. Dia tak boleh nak laksanakan polisi kerajaan yang dia anggap tak betul. Tak apalah, dia berhenti kerja kemudian jadi pembangkang. Jadilah pembangkang. Tapi jangan rosakkan kerajaan ini pada dalam. Kita akan tengok nanti, tuan-tuan. Alright, habis kat situ. Okay, saya nak buat satu cerita. Tuan-tuan ingat tak masa 2020, pada tahun 2020, negara masa itu, siapa yang tak tahu? Kan? Majoriti kita ingat. Kecuali anda gila ataupun masa tu anda mungkin koma dan sebagainya kan. Bahawa negara kita ditutup sebab COVID. Betul? Negara kita ditutup sebab COVID. Alasan kerajaan Muhyiddin Yassin pada waktu itu. Dalam pada nak tutup sebab COVID, pada waktu itu, kerajaan minta supaya diadakan darurat. Darurat kali pertama, kerajaan Muhyiddin Yassin minta supaya diadakan darurat. Kemudian ditolak oleh Yang di-Pertuan Agong kali pertama. Kali kedua minta lagi. Kemudian diperkenankan dan akhirnya disebabkan perkenan itu, Agong minta supaya diadakan parlimen walaupun ada darurat. Perikatan Nasional kata tak perlu ada. Saya mula buat bising. Akhirnya kes saya jalan seperti yang diketahui lah kan. Tetapi, sebab saya tak boleh komen masalah isu tu. Tetapi, darurat itu akhirnya diangkat. Okay. Now, ada seseorang, satu peguam pada masa itu, mempersoalkan tindakan Yang di-Pertuan Agong. Bukan tindakan yang kedua memberi darurat, tetapi tindakan pertama, tidak mahu memberikan darurat. Jadi, peguam ini pergi ke mahkamah pada waktu itu, menuntut mahkamah mempersoalkan tindakan Yang di-Pertuan Agong supaya kerana baginda pada masa itu menolak untuk mengadakan darurat buat kali pertama. Kali kedua baginda buat, tapi kali pertama. So, keputusannya adalah hari ini. Mahkamah tolak permohonan cabar keengganan Agong isytihar darurat. Seorang peguam gagal dalam permohonannya berhubung sama ada Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk menolak permintaan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin ketika itu untuk mengeluarkan pengisytiharan darurat 4 tahun lalu. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Wan Ahmad Farid Wan Saleh menolak tindakan Syed Iskandar Syed Jaafar dengan alasan itu bukan sesuatu yang mahkamah boleh campur tangan. Wan Ahmad Farid memutuskan perkara itu memberikan isu kabinet yang diberi kuasa mengikut perlembagaan untuk menasihati Seri Paduka dalam isu dasar dan keselamatan. Walaupun pengisytiharan darurat dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 150 perlembagaan, di bawah perkara 40 fasal 1 perlembagaan, Seri Paduka Baginda hendaklah bertindak mengikut nasihat daripada kabinet menurut alasan beliau. Mahkamah sentiasa menganggap perkara keselamatan mempunyai tekstur yang pelik. Kabinet sebagai cabang eksklusif kerajaan mempunyai maklumat risikan mengenai perkara keselamatan yang tidak dimiliki oleh mahkamah dan oleh itu berada dalam kedudukan terbaik untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong. Hakim ikut menegaskan bahawa mahkamah secara amnya tidak mempunyai bidang kuasa untuk mendengar tindakan ke atas Seri Paduka Baginda ketika melaksanakan kuasa perlembagaan baginda. Walaupun peruntukan perlembagaan berhubung klausa penyingkiran akan menyamai menutup pintu mahkamah,
kelihatan keras dan tidak adil, remedinya terletak pada badan perundangan dan bukan mahkamah. Hakim itu tidak membuat sebarang perintah mengenai kos. Tindakan Undang-Undang Iskandar adalah untuk meminta panduan mahkamah berhubung isu perlembagaan yang dikaitkan dengan keputusan Di-Pertuan Agong untuk tidak mematuhi pemerintahan Muhyiddin untuk isytiharkan darurat pada 2020. Okay. Pada 25 Oktober tahun 2020 adalah dilaporkan Yang di-Pertuan Agong memutuskan untuk tidak bersetuju dengan permintaan Muhyiddin atas alasan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional ketika itu telah menangani COVID-19 dengan berkesan. Perlu dimaklumkan, kemudiannya pada 12 Januari, Seri Paduka Baginda berkenan menerima nasihat Muhyiddin untuk isytihar darurat. Melalui saman itu, saya Iskandar memohon mahkamah untuk menentukan yang lain sama ada Seri Paduka Baginda mempunyai budi bicara yang tidak terbatas untuk mengisytiharkan darurat maupun nasihat, walaupun nasihat Perdana Menteri atau Kabinet adalah sebaliknya. Baik. Menarik apa yang Hakim kata dalam kes ini. Hakim kata dalam kes ini, mahkamah sentiasa menganggap perkara keselamatan mempunyai tekstur yang pelik. This is very interesting. Kenapa saya kata demikian, tuan-tuan? Dalam isu ini, pada waktu itu, pada Oktober 2020, Yang di-Pertuan Agong sebenarnya tidak berkenan untuk mengadakan darurat. Dan saya antara orang yang mempersoalkan kenapa bila dah ada tutup negara, kita dah buat COVID, kita dah buat MCO, kita tutup negara pada masa itu, kenapa kita nak kena adakan darurat? Itu persoalan yang saya timbulkan pada waktu itu. Kenapa kita dah ada negara kita dah tutup, kita dah ada sekatan daripada pergi merantas dan sebagainya, malah bukan sekat itu, tak boleh keluar rumah pun. Tetapi kita masih juga nak buat satu lagi, dipanggil darurat. Walaupun pada Januari dia perkenankan oleh Pertuan Agong, setelah ditekan oleh kerajaan, Baginda setuju. Kemudian Baginda memohon supaya diadakan. Antara lain, kalaupun ada darurat, buatlah sidang parlimen. Tapi masa itu, saya ingat lagi kenyataan daripada Taqiyuddin, kalau tak silap saya, dia kata apa? Agong boleh cadang, tetapi keputusan sama ada tarik atau tidak darurat itu adalah, ada atau tidak parlimen itu adalah kepada kami, iaitu Kabinet dan juga Perdana Menteri, bukan Yang di-Pertuan Agong. Sampai saya persoalkan dengan penuh kekerasan. Saya guna reverse psychology. Saya tahu kalau lagi nak pergi hentam PN, sampai habis kita punya darurat tu. Dan akhirnya, kita nampak sekarang apa fungsi darurat itu sebenarnya. Rupanya darurat itu digantung negara. Bila negara itu digantung, kalau setakat tutup negara, orang kata tutup rumah dan sebagainya, dia masih tak boleh buat apa-apa dengan sistem negara. Kerana sistem berjalan seperti biasa. Tetapi darurat, tuan-tuan, adalah bukan sekadar menggantung parlimen. Tetapi Perdana Menteri sebagai caretaker mempunyai kuasa khas untuk mengarahkan apa sahaja tanpa perlu melalui Kabinet, tanpa perlu melalui pembangkang. Itu sebenarnya objektif. Dan pada waktu itu kita dapat lihat bagaimana ratusan juta masuk ke dalam akaun bersatu. Kita lihat betapa projek-projek diberikan sewenang-wenang dan sesuka hati. Tanpa melalui kebenaran Kabinet. Sign dokumen, bilion projek diberikan sesuka hati. Baru kita faham. Tak, saya dah tahu lama dah. Sebab saya merujuk kepada darurat tahun 1970. Disebabkan oleh 13 Mei 1969. That's why I know jauh fungsi darurat itu, ke mana dia boleh pergi, di mana dia boleh bawa, level dia bagaimana, apa dia punya repercussion dia. Repercussion tahu kan? Repercussion ni maksudnya apa dia punya kesan akibat dia kalau sekiranya darurat itu berlaku. Now, akhirnya, tindakan yang saya buat pada bulan Mei, ujung Mei 2021, negara dibuka pada bulan Julai 2021. Alhamdulillah. So, tak apalah. Itu pengorbanan kecil saya untuk negara kita, untuk rakyat Malaysia. Negara kita dibuka, parlimen dibuka, kita bersidang. Akhirnya. Alhamdulillah. Tapi, nak bawa di situ, bolehkah kita mempersoalkan tugas Yang di-Pertuan Agong? Yang ini telah membuktikan bahawa tidak. Walaupun raja berperlembagaan, tapi dalam perlembagaan juga memberi raja itu satu kuasa yang amat besar, terutama dalam melibatkan darurat. Okey. Habis kat situ. Okey, saya tertarik dengan satu kenyataan.
Bersatu persoal janji Anwar, isu noktahkan kemiskinan rakyat. Okay. Shah Alam, Parti Peribumi Bersatu mempersoalkan janji Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengenai matlamat menoktahkan isu miskin tegar di negara ini. Ketua Penerangannya Datuk Razali Idris berkata, setelah setahun berjanji akan menyelesaikan perkara itu, kini beliau menggesa institusi zakat menambah baik kualiti perkhidmatan agar mampu menyelesaikan masalah kemiskinan tegar. Setahun lalu, Anwar begitu bersemangat untuk menoktahkan isu miskin tegar di negara ini. Rakyat menyokong. Mana tadi? Jelasnya pengumpulan dana yang zakat yang tinggi patut digunakan untuk selesai masalah asas rakyat dan bukannya tujuan sampingan. Okay. Menurut Razali, sekiranya janji telah dibuat, maka ia perlu ditunaikan kerana institusi zakat punya peranan dan fungsi berterusan. Adakah sudah tidak ada cahaya untuk mengambil iktibar membasmi miskin tegar sehingga mula mengambil alih tumpuan rakyat bahawa institusi zakat pula yang bertanggungjawab menoktahkan miskin tegar, ujarnya. Selain itu, beliau mempersoalkan kenyataan Anwar yang mengatakan usaha membasmi kemiskinan tegar di Kuala Lumpur, Melaka Negeri Sembilan sudah mencapai status 100%. Baik. Yang pertama sekali, pernahkah kita dengar pemerintahan sebelum ini, termasuk pemerintahan Muhyiddin Yassin atau pemerintahan Ismail Sabri atau pemerintahan yang sebelum ini, bercerita tentang usaha untuk nak menoktahkan miskin tegar? Pernah ke? Okey, dia aim, dia ada goal. Dia kata, hopefully setahun kita akan berusaha untuk menoktahkan miskin tegar. Sekurang-kurangnya dia ada goal, tuan-tuan. Jangan kata, diorang ni jangan kata ada goal. Padang pun tak ada. Ya, mungkin tak berjaya, tak apa. Tetapi satu berita yang saya baca, sudah mula penurunan 33%. Kita kata. Dan laporan mengatakan kadar miskin tegar, kita bukan cerita miskin, kita cerita miskin tegar, sudah mula ada berkurangan dan ada yang sudah berjaya di-eliminate. Miskin tegar ni, tuan-tuan, definisi miskin tegar ini, bukan yang, tuan-tuan jangan bayangkan yang sakit, yang terlantar, yang cacat, bukan itu. Mereka ni sihat tubuh badan, tetapi pendapatan mereka memasukkan mereka dalam kategori miskin tegar. So, cara untuk elevatekan mereka keluar daripada keadaan miskin tegar adalah dengan bukan menyediakan pendapatan, mendidik, mengajar, memberi skill sehingga mereka mendapat pendapatan yang boleh keluarkan mereka daripada kategori miskin tegar. Miskin tegar di setengah kawasan, pendapatan isi rumah bawah 500 ke 800 macam tu. So, kalau pendapatan dia 1,000, 1,500, maka dia telah keluar daripada kategori miskin tegar. Dia masih mungkin kategori miskin, tetapi dia bukan miskin tegar. Poinnya adalah sini, tuan-tuan. Kerajaan dah pun menyediakan mekanisme kerana dia ada aim, dia ada goal. Bila kita ada goal, kita punya sasaran. Of course, kita nak letakkan objektif kita pada sasaran itu, kita nak letak timeline. Mungkin kita tak capai 100% apa yang kita target. Saya tak tahu data terkini bagaimana, mungkin ada jawapannya nanti. Tetapi sekurang-kurangnya, dengan aim tersebut, kerja telah dilakukan, usaha inisiatif dilakukan. InsyaAllah, kalau tak pun tahun ini, ada masa dan ketika kita akan berjaya eliminate perkara ini. Soalan saya, kerajaan sebelum ini dah buat ke? Soalan saya, apa inisiatif mereka selain pecah tabung sendiri, bagi pada rakyat duit KWSP sendiri, selain daripada itu, apa usaha kerajaan sebelum ini untuk nak menamat dan menoktahkan miskin tegar? Of course, tuan-tuan, kita kata, yelah, aku tak berasa pun ni sebab kau bukan miskin tegar, sebab itu kau tak berasa. Ini usaha untuk membantu menamatkan miskin tegar. Okey, yang kedua, dia persoalkan. Anwar bercakap kepada zakat dan sebagainya, tuan-tuan. Of course lah, kita ada kerajaan pusat. Dalam masa yang sama, dia ada satu lagi agensi di peringkat negeri, iaitu zakat. Zakat ni, tadi saya dengar khutbah juga, khutbah Jumaat, dia kata bahawa zakat adalah yang paling dekat sebenarnya dengan rakyat. Pusat zakat ni antara yang paling dekat dengan rakyat. Jabatan Kebajikan Masyarakat, pegawai dia tak ramai. Zakat, terutama negeri yang kaya macam Sarawak, macam Selangor, macam Penang, dia punya pendapatan kalau tak ratus juta, bilion. Mungkin ratus juta lah pendapatan setahun dia. So, daripada kos, dari segi dana, semua itu ada untuk dia nak melakukan usaha dan kerja mereka. Now, disebabkan oleh ada dana tersebut, maka adalah baik negeri-negeri ini juga membantu kerajaan pusat.
terutama dalam mengenal pasti mungkin ada senarai golongan miskin-miskin tegar ini yang kita tercicir. Yang miskin tegar terutama yang kita tercicir. Kita kena ingat, miskin ni mungkin kita tahu dia miskin kerana mungkin dia isi padu, mungkin dia ada IC, mungkin dia maklumat yang mungkin kerajaan persekutuan ada. Tetapi ada juga di peringkat negeri yang mana kita tak ada maklumat tentang dia orang. Yang kerajaan negeri je tahu. Kerajaan negeri je tahu. Saya bagi contoh tuan-tuan, ada satu rumah dekat Kuching, dekat Sarawak. Dia didiami oleh pasangan dah tua betul. Yang saya pergi melawat, tengok rumah dia, bantu mana yang boleh. Saya tanya pada makcik tu, tak ada anak ke? Saya tanya. Anak ada tapi dia orang dah kerja jauh, kerja kat Semenanjung dia kata. So anak tak ada bagi bantuan, kami tak kontak anak. Maksudnya dia dah, saya tak tanyalah lebih sama dia orang gaduh lost contact ke atau tak kontak langsung ke, tapi saya tanya ada tak handphone. Dia tak tahu nak pakai handphone tu macam mana pun. So golongan sebegini tercicir dan saya buat laporan, saya hantar pada Baitul Mal untuk Baitul Mal datang dan Baitul Mal Sarawak datanglah untuk bagi bantuan pada mereka. So ini antara golongan yang mana bukan setakat mungkin Baitul Mal, zakat tak tahu pun maklumat tentang mereka. So kita sebagai NGO, kita bagi maklumat kepada Baitul Mal dan juga zakat dan Baitul Mal bagi maklumat tu kepada pusat. So kita saling bantu-membantu. Bukannya tengok kau buat kerja, kau usaha kau ni nak bantu rakyat miskin. Kenapa ni tak boleh? Kenapa tu tak bagus? Kenapa minta bantuan zakat? Dia persoalkan macam tu. Tuan-tuan, sekurang-kurangnya dia nak tolong orang miskin. Sekurang-kurangnya dia nak tolong orang miskin. Kan? Sekurang-kurangnya dia ada usaha nak tolong orang miskin. Yang kurang nak tolong orang untuk jadi lebih kaya. Bukan orang lain, orang ke orang juga. Betul tak? Kesian. Saya bawa jugalah, saya sambung lagi. Lepas tu, baru-baru ni, bila ada masalah dengan beras tempatan dan juga beras import kan. So, kerajaan memperkenalkan beras madani. Itu pun dipersoalkan. Sediakan kertas putih bukan beras madani, PAS Pahang. Masalah kekurangan beras putih tempatan di pasaran sejak hampir setahun lalu perlu dijelaskan dengan lebih bertanggungjawab. Oleh kerajaan madani, kata Timbalan Persuruhan PAS, Anda Suharabu. Justru itu katanya PAS Pahang mencadangkan kerajaan persekutuan menyediakan satu kertas putih supaya segala persoalan membelenggu pemikiran rakyat dapat dijawab. Anda surah menegaskan rakyat berhak mendapat penjelasan menyeluruh dalam isu beras kerana keperluan paling asas dan digunakan secara meluas oleh penduduk Malaysia. Okay. Saya jawab. Yang pertama sekali saya setuju. Kalau ada kertas putih tu saya setuju. Tapi dalam masa yang sama jangan hentikan kerajaan nak sediakan beras madani. Kita tak boleh lah. Okey, jangan bagi beras, sedia kertas putih dahulu. Tak, dia nak bagi beras, bagilah beras. Sediakan kertas putih, saya setuju. Sediakan kertas putih. Itu saya kata tadi. Dia dah nak bantu rakyat, biar je lah dia bantu rakyat. Yang kita persoalkan dia bantu rakyat tu kenapa? Patutnya, diorang ni, terutama orang PAS ni lah yang menyokong. Kita menyokong usaha membantu rakyat. Kita menyokong usaha membenteras kemiskinan. Kita sokong. Kalaulah ada korupsi dalam usaha itu, yang tu korang bantai lah tu. Cukup-cukup. Kalau ada salah laku korupsi, penyelewengan, yang tu bantai cukup-cukup. Tapi dia tolong rakyat. Bagi beras dikatakan salah. Nak tolong miskin tegar dikatakan salah. Yang tu saya pelik. Sepatutnya kamu bukan, tak nak berterima kasih kepada kerajaan, tak apa. Tapi bantu, kita kata. Usaha, tak payah puji pun tak apa. Baik, kita sekarang ini menganggap usaha untuk bagi beras madani dan juga menoktakan miskin tegar itu bagus. Tetapi, kita perlukan juga satu kertas putih supaya kita tahu keadaan beras tempatan semasa. Okey, I agree. Ini dia kata apa? Lebih baik sediakan kertas putih daripada bagi beras madani. Apa punya pemikiran macam ni, tuan-tuan? Kadang saya pelik lah dengan pembangkang ni. Teruk betul lah diorang. Orang bantu rakyat pun diorang persoalkan. Saya tak faham dengan apa yang berlaku, yang apa pemikiran yang diorang ada dalam kepala otak diorang. Sebab apa, tuan-tuan? Ini sambungan. Saya kata kita akan menuju ke direction yang betul kalau kita dipimpin oleh orang yang betul. Orang yang tak melihat bagaimana aku nak mengayakan diri aku. Macam mana aku nak mengayakan anak bini aku. Kalau kita fikir betul-betul, tak. Sebab itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyebut, kerajaan madani yakin capai pertumbuhan KDNK lebih kukuh 4 hingga 5%
pada tahun 2024. Kerajaan Madani yakin mampu mencapai pertumbuhan keluaran dalam negara kasar yang lebih kukuh antara 4 hingga 5%. 2024 disokong asas yang kukuh dan pembaharuan yang digariskan dalam ekonomi Madani dan belanjawan 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Ibrahim dan juga Menteri Kewangan berkata susulan pemetaan strategi pertumbuhan ekonomi baru Malaysia melalui kerangka ekonomi Madani, kerajaan akan mempercepatkan pelaksanaannya pada tahun ini untuk merangsang pertumbuhan ekonomi baru dan merealisasikan pembaharuan dan keadaan sosial. Kerajaan bertekad untuk teruskan mengecil defisit fiskal kepada 4.3% tahun ini sejajar dengan komitmen dalam Akta Keuangan Awam dan tanggungjawab fiskal. Now, kenapa usaha untuk kita kata untuk nak mengecilkan deposit dia apa orang kata defisit ini sangat penting. Kenapa tuan-tuan? Kenapa usaha untuk mengecilkan defisit ini sangat penting? Sebab kalau kita faham macam mana defisit ini boleh memakan orang kata apa ekonomi negara kita, dan kita realise orang kata apa kenapa pentingnya Anwar Ibrahim menyentuh mengenai bajet defisit. Saya bagi contoh tuan-tuan. Ini adalah kadar ataupun carta perbelanjaan negara kita. Ini negara kita. Yang bawah ni maksudnya negara kita defisit. Bajet ni bajet setiap tahun daripada 1988 sehingga tahun 2023 kita defisit, nampak? Ini adalah defisit. Kecuali pada tahun ini yang biru, yang ini surplus tahun 95. Siapa Menteri Keuangan dan Timbalan Perdana Menteri masa ini? Anwar Ibrahim. Disebabkan oleh defisit, bermakna perbelanjaan kita lebih daripada pendapatan. Jadi bila perbelanjaan lebih daripada pendapatan, bagaimana kita nak ada lebihan untuk kita invest, untuk kita laburkan, untuk kita bangunkan negara? Kita nak compare antara ekonomi terbaik dunia Singapura, tuan-tuan. Ini Singapura daripada tahun 90 sampai tahun 2022. Tengok. Ini surplus saja. Adalah defisit ni pun disebabkan oleh yang ini memang 2016 masa tu kejatuhan ekonomi. Kemudian ini adalah COVID. Tetapi kalau kita tengok bagaimana keadaan Singapura, tuan-tuan. Daripada segi perbelanjaan. Ini pun kerajaan berbelanja defisit sebab masa ini COVID. Negatif 10.8%. Kita compare dengan negara kita. Nah, kita nampak atau tidak? Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim amat mementingkan bajet surplus itu kita kena capai. Dan kita boleh capai kalau perbelanjaan itu betul. Dan Anwar pernah buktikan pada tahun 1992 sehingga 1997 sewaktu beliau menjadi Menteri Keuangan. Bagaimana negara daripada defisit dia berjaya bawa keluar sehingga menjadi surplus. First time ever dalam sejarah Malaysia. Tu pun orang tak nampak, aku tak faham lah. Serius aku tak faham. Kan? Okay, habis kat situ. Cerita Mirzan pula. Mirzan baru-baru ini diminta isytihar harta oleh SPRM. Okay. Mirzan dan Mohzani lah. Dua anak Tun Mahathir diminta untuk isytihar harta. Dan mereka diberi 30 hari. Sekiranya tidak boleh isytihar dalam masa 30 hari, mereka boleh didakwa sebagaimana kes Daim. Tapi Mirzan kata tak boleh. 30 hari tak cukup. Ialah daripada tahun 80-an, 40 lebih tahun dia nak kena tengok balik. Susah dia kata. Isytihar harta SPRM beri Mirzan 30 hari lagi. Tambah lagi 60 hari. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia memberi tempoh selama 30 hari lagi kepada anak bekas Perdana Menteri Datuk Mahathir Mirzan untuk mengisytiharkan hartanya kepada SPRM. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Azam Baki berkata ini setelah ahli perniagaan itu meminta tempoh untuk mematuhi perintah yang dikeluarkan kepadanya dan adiknya Mohzani mengikut Seksyen 36 Akta SPRM. Bagaimanapun lanjutan itu hanya diberikan kepada Mirzan manakala Mohzani masih perlu memenuhi notis 30 hari. Ya, kami benarkan lanjutan 30 hari lagi. Untuk Mirzan je, Datuk Mohzani rasanya tak ada lagi tambahan lanjutan. SPRM telah menyerahkan notis kepada Mirzan untuk membawa dan Mohzani di bawah Seksyen 36 untuk memaksa mereka membuat isytihar harta dalam tempoh 30 hari. Kan? Dalam tempoh 30 hari. Okey.
So dalam perkembangan yang sama juga, Ketua Pusuruhjaya SPRM Azam Baki sahkan bahawa beliau disaman oleh Daim. Ketua SPRM Azam Baki mengesahkan dia telah menerima saman yang difailkan oleh bekas Perdana Menteri Keuangan Daim Zainuddin. Katanya surat tuntutan saman oleh bekas Perdana Menteri Bendahari UMNO itu antara lain menyatakan mengenai tindakan SPRM yang didakwa tidak mengikut prosedur. Azam berkata demikian semasa hadir dalam majlis dialog integriti. Baru-baru ini saya kena saman oleh Tun Daim. Daim saman saya kerana padanya tindakan Ketua Pusuruhjaya itu adalah salah. Saya tak boleh dedahkan maklumat. Jumaat lalu Peguam Daim berkata kenyataan dibuat pegawai tertinggi SPRM itu mengenai bekas Menteri Keuangan itu adalah tidak wajar. Menurut Rajesh Negaran, kenyataan Azam bahawa SPRM mengisyaki Daim mungkin mempunyai lebih banyak harta yang belum diisytiharkan kepada pihak berkuasa adalah sangat memudaratkan hak perlembagaan bekas Menteri Kanan itu untuk mendapat perbicaraan yang adil kerana kes mahkamah masih berjalan. Katanya kenyataan itu secara konsisten menyiratkan atau menyatakan secara jelas bahawa Daim bersalah dan jelas mengabaikan anggapan tidak bersalah yang menjadi asas kepada sistem. Selain kenyataan secara langsung, terdapat juga kebocoran yang tidak berkesudahan melalui apa yang dinamakan sebagai sumber SPRM dan sebagainya. Sehari sebelumnya Azam berkata SPRM mungkin memanggil Daim untuk disoal siasat semula untuk membuat pengesahan mengenai harta-harta yang tak diisytiharkan. Azam bagaimanapun enggan mendedahkan lebih lanjut, tetapi sumber yang rapat dengan siasatan itu menyebut antara aset lain ialah hartanah, saham dan akaun bank di Malaysia dan luar negara. Okey. Ini tertarik saya sebab mereka mempersoalkan daripada segi subjudis. Adakah tindakan Azam Baki mempersoalkan bahawa berkemungkinan Daim mempunyai harta yang lebih banyak lagi di luar negara itu adalah subjudis? Kan? Adalah subjudis. So itu satu persoalan kita kata. So tak apalah kan. Kita akan lihat nanti. Dan saya tertarik sebab biasanya konsep subjudis ni adalah menyentuh dalam kehakiman terutama di Britain di mana masih ada menggunakan sistem juri. Sebab dekat Malaysia kita tak ada sistem juri. Kita menggunakan sistem, kita dah hapuskan lama sistem juri di mana keputusan itu ditentukan oleh hakim. Dan hakim seperti kita tahu profesional dan dia tidak terikat ataupun terpengaruh dengan mana-mana kenyataan ataupun social media dan sebagainya. Okay, so daripada situ saya tertariklah kalau kes ini dibawa nanti dan insyaAllah kita akan lihat sama-sama apakah keputusan dan bagaimana kes subjudis ini sama ada boleh diterima atau tidak dan mungkin jadi presiden kepada kes-kes yang lain. Okay. Alright. Baru-baru ini dalam masa yang sama juga saya kata Nick Allen diugut bunuh. Ugutan bunuh Nick Allen, polis terima 5 laporan Saifuddin. Menteri Dalam Negeri Saifuddin berkata, polis telah menerima 5 laporan berkaitan ugutan bunuh terhadap Peguam Nick Allen Zurin. Kenyataan katanya kesemua 5 laporan polis itu dibuat di Kuala Lumpur. Kita pantai dari Perlis sampailah ke Sabah. Semua yang lain belum, yang ada cuma KL. 4 laporan di Seri Hartamas, 1 laporan di Jinjang. Kalau laporan libat ancaman nyawa, polis tidak akan pandang enteng, kata menteri itu. Saifuddin juga turut menggesa orang ramai menjaga keamanan dan keharmonian dan menegaskan pihak berkuasa akan mengambil tindakan terhadap mereka yang mengeluarkan ugutan bunuh. Yang menariknya tuan-tuan, yang geng-geng yang keluarkan ugutan bunuh ni, dia ingat dia pakai fake account. Dia pakai fake account ni orang tak boleh nak trace. Okay, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan pakai fake account tu bukan bermakna tuan-tuan dan puan-puan tak boleh kena trace. Okay, ini nak cerita. Di Malaysia ni, atau di dunia lah, tuan-tuan pakai fake account, pakai fake name, pakai fake apa semua tu, bukan bermakna tak boleh nak trace tuan-tuan. Saya pernah kenal satu hacker yang kerja dengan jabatan kerajaan. Dia asalnya dia hacker. Memang dia hacker orang kita, orang Malaysia. Bukan orang luar, orang Malaysia. Kemudian dalam masa saya jumpa dia, saya borak-borak dia kata dia tak ceritalah dia hacker. Dia kata dia kerja dengan satu jabatan kerajaan, terutama bahagian ICT. Cerita, rupanya dia adalah ketua bahagian keselamatan cyber. Cerita lah dia cerita, buka cerita, rupanya dulu dia adalah seorang hacker. Cuma dia kata dia belajar hacking ni untuk suka-suka. Dia memang background dia bahagian IT. Dia buat hacking ni untuk suka-suka. Dan dia antara hacker yang hebat dekat Malaysia. Dekat dunia lah kita kata, bukan kat Malaysia. So, satu soalan saya pada waktu itu pada dia. Katakanlah seseorang tu pakai fake account. Kita boleh trace ke? Dia kata, selagi mana ada digital footprint.
Kan? Ada, selagi mana dia log in pada digital footprint tu, kita boleh trace siapa dia. Kita mungkin tak tahu detail alamat dia, tetapi kita boleh dengan dengan gambar di muka dia, dengan trace, banyak kaedah untuk kita trace, akhirnya kita tahu siapa dia. Kan? So kalau kau ingat, kau boleh buat urutan bunuh, kau boleh lepas begitu saja. Teruskan. Kan? Teruskan. Alright. Berita RCI, tuan-tuan. Royal Commission of Inquiry. Sebagaimana saya sebut beberapa hari lepas. Pada tahun 2018, ini cerita Batu Putih lah. Pada tahun 2018, Tun Mahathir masa itu tidak meneruskan. Okey, satu keputusan telah dibuat oleh Court of Justice. Criminal Court of Justice. International Court of Justice, ICJ. International Court of Justice, ICJ telah memutuskan bahawa Malaysia kehilangan Batu Putih. Pada 2018-2019, Mahathir sebagai Perdana Menteri, beliau tidak meneruskan usaha untuk pursue ataupun untuk nak tarik balik kenyataan itu. Maksudnya tak rayu keputusan tersebut. Okey. Kerana beliau mengatakan bahawa kesalahan Batu Putih ini terletak pada kerajaan negeri Johor. Arti kata lain, pada Sultan Johor lah. So pada tahun ini bila Sultan Johor menjadi Perdana Menteri, menjadi Yang di-Pertuan Agong, maka Yang di-Pertuan Agong Sultan Johor telah menitahkan supaya RCI Batu Putih diteruskan. So Peguam Mahathir memberi nasihat supaya Mahathir pulaukan RCI Batu Putih. Dr. M mungkin pulaukan RCI Batu Putih. Mahathir Mohamad mungkin memulaukan Suruhanjaya Diraja RCI untuk menggaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan jika ia terus diterajui oleh bekas Ketua Hakim Negara Muhammad Raus Sharif. Peguam Mahathir Rafiq Rashid berkata dia tidak pilihan kecuali menasihatkan Mahathir untuk tidak menyertai RCI atas alasan Mat Raus mempunyai konflik kepentingan dalam kes itu. Sesuatu RCI itu sewajarnya dilihat bersih dan tidak memihak agar orang awam tidak akan mempersoalkan kewibawaan dapatan RCI tersebut. Namun, pelantikan Tun Mat Raus Sharif sebagai pengurusi RCI telah mewujudkan satu bahaya bias yang sebenar yang akan mencemarkan keseluruhan prosiding RCI. Kerajaan kemarin mengumumkan pelantikan Raus sebagai pengurusi RCI. RCI ditubuhkan bagi mengkaji isu berkaitan keputusan kerajaan. Pada Mei 2018 menarik balik dua permohonan semakan di International Court of Justice terhadap keputusan pada Mei 2008. Mahathir adalah Perdana Menteri pada ketika itu. Sementara itu, dalam kenyataan petang ini, Rafiq mengingatkan bahawa terdapat isu di antara Mahathir dan Raus pada tahun 2017 dan 2018. Katanya, pada 2017 Mahathir memfailkan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi bagi mencabar keabsahan pelantikan Raus sebagai hakim tambahan Mahkamah Pertuan atas alasan umur 66 tahun dari 6 bulan ketika itu. Pada Mei 2018 pula, katanya Raus bertemu dengan Mahathir selaku Perdana Menteri untuk menyatakan hasratnya meletakkan jawatan Ketua Hakim Negara. Raus kemudian mengutus surat peletakan kepada Yang di-Pertuan Agong. Oleh sebab-sebab yang disebutkan di atas nama keadilan bagi Mahathir, kami dengan rendah hati memohon agar Raja Malaysia menggantikan pengurusi RCI dengan orang yang tidak berkonflik dengan kepentingan itu, bagi maksud mencari kebenaran di sini. Sekiranya tidak, pihak kami tiada pilihan lain untuk kecuali menasihatkan Mahathir agar tidak menyertai RCI tersebut. Okey. Untuk makluman tuan-tuan juga puan juga, RCI tidak ada kuasa untuk sapina, tidak ada kuasa untuk menahan, tidak ada kuasa menjatuhkan hukum, tidak ada kuasa untuk apa-apa sekalipun. RCI adalah satu badan yang diwujudkan untuk melihat dan mengkaji serta memberikan dapatan, the findings kepada pihak-pihak berwajib sahaja. Now, bila dipersoalkan tentang Raus sebab ada kepentingan konflik dengan Mahathir, bagi saya beginilah. Sebab Raus ni bukan the only one yang akan ada dalam RCI tersebut. Namun, bagi saya juga, kalau sekiranya nak memenuhi tuntutan tersebut, saya rasa tak apalah. Tukarlah pada orang lain. Tak ada isu pun. Cuma kalau sekiranya diteruskan sekalipun, sebab keputusan ataupun dapatan itu bukan terdapat pada Raus seorang. Dan dia bukan orang yang menjatuhkan atau meletakkan hukum pun. Mereka di situ to gather evidence, untuk mengumpulkan bukti-bukti, untuk mengumpulkan dokumen, untuk mengumpulkan statement-statement yang ada. Itu sahaja tugas mereka. Mereka di situ bukan untuk menjatuhkan hukum dan mereka bukan di situ untuk sebagai hakim. Jadi saya rasa daripada segi konflik itu, kalau betul nak digunakan, alasan sahajalah. Alasan saja. Tetapi
Tetapi kalaulah untuk nak mengelakkan alasan itu pun digunakan, tukar je lah. Tukar sajalah. Itu tak ada jadi masalah sebenarnya. Alright. So habis kat situ. Okay. Menarik Saya baca berita Ratu Naga. Peguam dakwa Ratu Naga ditahan. SPRM kata cuma ambil keterangan. Peguam kepada Ratu Naga hari ini mempertikaikan kenyataan Azam Baki yang mendakwa aktivis pro-PN itu bukanlah ditahan agensi SPRM. Menurut Nabila Khairuddin, kenyataan Azam bahawa Ratu Naga atau sebenarnya Syarul Emma atau lebih dikenali sebagai Ratu Naga hanya dipanggil untuk memberi keterangan adalah tidak benar. Rumahnya diserbu pagi tadi dan dia dijemput dan dibawa menaiki kereta SPRM ke Putrajaya katanya. Nabila turut mendakwa Ratu Naga tidak dibenarkan berjumpa dengan peguam atau suaminya. Ini adalah penahanan yang jelas. Adalah tak masuk akal untuk Ketua SPRM mengatakan ia bukan penangkapan dan sama sekali bertentangan dengan fakta. Saya masih menunggu di ibu pejabat SPRM untuk berjumpa dengan Ratu Naga. Setakat ini mereka menolak akses saya kepada anak guam saya. Terdahulu Azam memberitahu Malaysia Kini bahawa Ratu Naga dipanggil untuk disoal siasat penguat kuasa terbabit namun menafikan wanita terbabit ditahan. Kami hanya memanggilnya untuk merekodkan keterangan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 16 Akta SPRM. Sementara itu, suami Ratu Naga, Ezad, memberitahu sepasukan 5 pegawai SPRM tiba di rumah mereka kira-kira 9.30 pagi sebelum mula menggeledah premis itu selama kira-kira 20 minit. Sumber pula memberitahu aktivis terbabit diambil untuk memudahkan siasatan terhadap dakwaan rasuah yang dibawa oleh Jawatankuasa Penerangan Bersatu, Badrul Hisham Syahrin terhadap Syamsul Iskandar Muhammad Akin. Badrul Hisham sebelum ini menuduh Syamsul menyalahguna dana NGO. Syamsul sudah menafikan dakwaan ini. Okey. Ini dakwaan tadi bahawa SPRM turut merampas telefon bimbit dan laptop serta membawa surat lema ke pejabat ibu pejabat SPRM. Kemudian peguam mendakwa SPRM enggan mendedahkan sebarang maklumat termasuk penangkapannya. Dia hanya memberitahu saya supaya berjumpa dengannya di ibu pejabat dan saya sekarang dalam perjalanan ke sana. Sementara itu, sumber yang dekat dengan kes itu berkata Syarul Emma ditangkap bagi membantu siasatan berkenaan dengan Syamsul Iskandar. Okey. Beberapa hari lepas dan saya ada satu video yang Syamsul saman Cikgu Bat 5 juta tapi menurut Cikgu Bat dia tak terima lagi saman tersebut. Saman itu tak diterima lagi. Jadi sebab itu dia masih lagi mendakwa. Okey. Sekarang ni saya buka cerita. Kira-kira pada saya tak ingat tarikh exactly bila. Pada hari yang saya dipanggil di IPD Ceras, makluman daripada dalam geng dalam Bersatu mengatakan pada hari tersebut, hari yang sama Cikgu Bat datang membuat laporan polis terhadap Syamsul Iskandar dan juga Ratu Naga. Kemudian saya pelik, kenapa setelah dia buat laporan polis, tiba-tiba dia senyap. Saya pelik, biasanya Cikgu Bat ni lepas buat laporan polis, dia akan buat kenyataan sahabat, dia akan buat statement, dia kata akan cerita macam ni, macam tu dan sebagainya. Rupanya saya agak dua perkara. Sama ada Cikgu Bat ni dapat duit, kena rasuah ke apa, ataupun Cikgu Bat lapor pada SPRM. Last, saya dapat maklumat, rupanya betul, dia lapor pada SPRM. Kerana apa tuan-tuan? Kalau dah lapor pada SPRM, tak boleh lagi buat kenyataan akhbar. Itu je. Kita kena faham benda ni Salah satu bila saya dah pernah buat laporan SPRM 3 kali kot, 2-3 kali macam tu. Kalau kita buat laporan pada SPRM, maka SPRM akan ambil kenyataan dan salah satu benda yang kita kena sign bila selepas kita keluar daripada bangunan SPRM ialah kita tidak dibenarkan mendedahkan sebarang maklumat yang telah kita sampaikan kepada SPRM kepada sesiapa saja sehingga prosiding siasatan itu selesai. Faham? Jadi dekat situ bila saya pelik, kenapa Cikgu Bat ni tak cerita apa-apa tak keluar statement apa tentang Syamsul ataupun tentang Ratu Naga ni. Rupa-rupanya Ratu Naga dia telah membuat laporan kepada SPRM dan terbukti dakwaan sangkaan saya itu benar, di mana hari ini Ratu Naga telah ditangkap dan disoal siasat. Now, apa yang mungkin boleh berlaku tuan-tuan? Dia ada beberapa perkara. Yang pertama, kalau betul lah dakwaan Cikgu Bat dan bukti yang dibawakan itu, kalau betul, maka Ratu Naga ini dia akan jadi accomplice kepada Syamsul Iskandar. Dia akan jadi accomplice kepada Syamsul Iskandar. Dia adalah orang yang bertanggungjawab dengan Syamsul Iskandar melakukan rasuah dan amla.
Sebab transfer duit itu di bawah AMLA, Anti-Money Laundering Act and Terrorism. Itu satu. Kedua, rasuah. Kenapa rasuah kalau benar? Sebab Samsul bagi duit dekat Ratu Naga. Ratu Naga bagi balik duit tu kat Samsul. Walaupun bukan direct, indirectly, macam style 1MDB, itu pun dikira sebagai rasuah. Dua elemen kat situ. Rasuah dan juga elemen Anti-Money Laundering Act. Okey, isu dia. Kalau sekiranya, katakanlah, ini sangkaan saya sajalah. Katakanlah, ini adalah konspirasi di antara Cikgu Bad dan juga Ratu Naga. Nak kenakan Samsul. Ratu Naga boleh mengatakan bahawa saya sanggup saya sanggup bekerjasama, saya mahu bekerjasama, tapi saya nak buat plea bargain. Apa itu plea bargain? Kita runding. Rundingan dia begini. Saya boleh dedahkan tentang Samsul Iskandar, tetapi saya jangan didakwa. Saya boleh buka bukti dan sebagainya, transaksi sebagainya, tetapi jangan dakwa saya. Dia macam kes Rosmah lah. Kalau kita ingat kes Rosmah dahulu kan. Di mana dalam kes Rosmah itu, pegawai ataupun ketua eksekutif dia adalah key witness di dalam kes tersebut. Dan dia tak didakwa. Kerana dia adalah key witness untuk kenakan Rosmah. Sebab itu saya tulis dalam Facebook saya tadi, saya kata adakah dia akan jadi saksi? Adakah dia akan pecah tembelang? Ataupun dia akan remain silent? Itu satu persoalan yang besar. Kan? Ataupun ini konspirasi mereka berdua nak mengenakan Samsul Iskandar. Apa-apa pun. Sekarang ini, walaupun Samsul menafikan perkara itu, saya agaklah, kalau betul SPRM ini benar-benar berani, saya kata, the next one yang akan dipanggil berkemungkinan besar adalah Samsul Iskandar sendiri. So, kita tunggulah nanti. Kan? Video tentang ini saya dah sebut, saya dah nyatakan, saya dah jawab. Kita tunggu saja apa tindakan SPRM selanjutnya dan apa tindakan kerajaan selanjutnya. Okey. Alright. Habis cerita tu. Cerita bersatu nak pergi pecat 6 orang 6 jahanam tu. Kan? Tapi sebelum kita bolehlah. 6 jahanam. Okey. 6 jahanam dipanggil geng tu. InsyaAllah. Tamatlah riwayat 6 jahanam. Bersatu bakal mengadakan Perhimpunan Agung khas pada awal bulan depan dan dilihat menjadi langkah parti itu meminda sebahagian perlembagaannya. Parti itu mengambil tindakan tersebut setelah 6 daripada ahli parlimennya mengambil pendirian sendiri dengan memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan. Menurut notis dikeluarkan, Hamzah Zainuddin selaku Setiausaha Agung, perhimpunan khas tersebut dijadual berada di Shah Alam pada 2 hari bulan Mac ini. Normally emergency EGM Emergency General Meeting biasanya diadakan untuk meminda terutama peruntukan atau undang-undang secara khas, terutama melibatkan perkara-perkara sebeginilah, dan berkemungkinan besar akan ada sebab dia orang tengah ambil tindakan undang-undang sekarang ini. Tindakan undang-undang, tetapi dalam masa sama hendak bertindak memecat. Bersatu dijangka pindah perlembagaan parti pada Perhimpunan Agung khas. Bersatu akan mengadakan Perhimpunan Agung khas pada 2 Mac ini dan dijangka meminda perlembagaan parti susulan tindakan 6 ahli parlimen parti itu menyata sokongan terhadap pentadbiran kerajaan perpaduan dipimpin oleh Perdana Menteri. Ketua Penerangannya Datuk Razil Idris berkongsi surat maklumat mengenai perhimpunan khas itu. InsyaAllah, maka tamatlah riwayat 6 ahli parlimen. Mudah-mudahan Bersatu kembali bangkit dan terus mara. Tapi dalam masa sama, Muhyiddin Yassin kata mesyuarat ahli Majlis Tertinggi Bersatu meluluskan draft pindaan perlembagaan berkaitan pengosongan kerusi ahli parlimen bagi membolehkan pilihan raya kecil diadakan sekiranya ini bertindak memberi sokongan kepada pihak lawan. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin berkata pindaan akan dibentangkan pada 2 Mac minggu hadapan. Baik. Kita ada macam ni. Okay. 6 orang yang kita sebut tadi daripada Bersatu telah pun menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Okay. 6 orang telah pun menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Tetapi mereka tidak keluar daripada Parti Bersatu, 6 orang ni, termasuk Bukit Kantang. Isu dia adalah, boleh tak, adakah dikira mereka lompat parti? Berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin pada tahun 2021, itu tidak dikira lompat parti. Kenapa?
kerana menyatakan sokongan itu dikira sebagai bukan lompat parti. Baik. Kalau bukan lompat parti, jadi bagaimana kita nak melakukannya? Kalau dipecat, dah kira okey lah, tak payah kosongkan kerusi. Kalau dia orang letak jawatan, itu kira sebagai sebagai lompat parti lah. Tapi since dia orang tak letak jawatan, dia orang minta dipecat. Kalau dipecat, dikira tidak mengosongkan kerusi. Itu yang dinyatakan sewaktu Muhyiddin Yassin, kerajaan itu buat akta anti lompat parti. Baik. So akhirnya mereka kata, kita pindahlah perlembagaan. Kita sekarang pindah perlembagaan, sesiapa yang menyatakan sokongan kepada selain daripada yang berlawanan dengan kehendak parti, maka dikira telah pun mengosongkan kerusi, i.e. telah pun lompat parti. Now, isu dia begini. Adakah pindahan perlembagaan itu retrospektif? Arti kata, adakah boleh dia dibawa balik ke belakang untuk kenakan 6 orang itu? Ataupun dia bersifat ke depan saja? 6 orang tu tak boleh kena, tuan-tuan. Itu persoalan. Boleh kena, tak boleh kena? Itu persoalan. Jadi kalau tak boleh kena, still tak boleh selesaikan masalah ini. And that's why bila mereka bawa perkara ini ke mahkamah, satu isu yang sangat menarik untuk saya nak dengar di mahkamah. Adakah dikira lompat parti di atas satu akta yang sebenarnya ada loophole yang dicipta oleh Bersatu sendiri? Sekarang ni Bersatu sendiri yang cipta loophole itu. So, bila Bersatu dah cipta loophole itu, kita kata, dah kena pada mereka sendiri. So, sekarang ni dia nak gubal satu undang-undang perlembagaan parti untuk kenakan 6 orang ini. Jawapannya boleh atau tidak? Most likely tak boleh. Kalau dia jadi boleh, tuan-tuan, kalau dia jadi boleh, erti kata dia telah menyanggah hantar akta lompat parti satu hal. 6 orang ini boleh bawa perkara ini ke mahkamah dan minta mahkamah interpretkan. Adakah dikira mereka lompat parti hanya kerana parti mereka telah mewujudkan satu perlembagaan yang dikatakan mereka telah lompat setelah mereka menyatakan sokongan, bukan sebelum. Sedangkan sebelum itu tak ada masalah. Ini cerita-cerita yang mungkin kita boleh dengar nanti. Menarik untuk kita nak bawa. Itu saya kata undang-undang ni menarik kalau tuan-tuan faham. Dan kalau tuan-tuan faham, menarik cerita ni. Okay. Habis. Tadi ada member hantar kat saya lah kan, tentang proceeding Muhyiddin Yassin. So dia tanya, tak faham lah bang, kenapa Muhyiddin Yassin proceeding dia ditangkap? Semua proceeding kes Muhyiddin digantung. Mahkamah Session hari ini pada Khamis membenarkan permohonan pihak pendakwaan bagi mendapatkan perintah penggantungan sementara prosiding bagi 3 lagi kes amla berjumlah 200 juta yang dihadapi Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sementara menunggu rayuan pihak pendakwaan di Mahkamah Rayuan Putrajaya atas pembebasan bekas Perdana Menteri itu atas 4 kes mengundurkan kedudukannya untuk suapan berjumlah 232 juta bagi Bersatu berkaitan projek Jana Wibawa. Ketika membaca keputusan itu, Hakim Azura Alwi berkata mahkamah memutuskan bahawa permohonan pendakwaan untuk menggantung dan menangguhkan sepenuhnya prosedur di mahkamah telah dibenarkan. Ia sehinggalah pelupusan kes rayuan berkaitan selaku pemohon bagi rayuan notis pada 15 Ogos diketahui. Alright. Cerita pasal apa ni Is? Tak faham lah. Okay. Muhyiddin Yassin tak kena dakwa ke? Kalau tuan-tuan ingat, yang saya cerita awal tadi pasal masa darurat itu, bagaimana 300 juta, 200 juta telah masuk dalam akaun Bersatu. Dan pendedahan itu dibuat daripada audited akaun Bersatu sendiri pada tahun 2020, audited account tahun 2020-2021. Dan saya adalah antara orang yang mendedahkan tentang audited account tersebut. Masih ada dalam YouTube. Tuan-tuan boleh cari. Saya dedahkan bagaimana pada tahun 2020-2021, Parti Bersatu menerima 200 juta antaranya daripada Buhari Equity untuk nak melepaskan pembatalan kes LHDN. Okay? Itu satu cerita. Disebabkan oleh itu, maka Muhyiddin Yassin didakwa. Satu di bawah rasuah. Satu lagi dakwaan di bawah amla. Isu dia, dan ini yang menarik. Di bawah rasuah, pendakwa program bela mempersoalkan tentang forming the charge,
pembentukan tuduhan tersebut sebagai defektif. Ini bukan kali pertama. So, bagaimana kita mempersoalkan bagaimana satu kes berprofil tinggi boleh disediakan oleh peguam pendakwa raya yang seolah-olah tidak berpengalaman. Adakah ini benar ataupun sekadar daulah terpendam? Sedangkan forming charge, nak bentuk charge bahawasanya kamu pada sekian masa sekian tarikh telah melakukan kesalahan sekian di tempat sekian, di tempat sekian, dan itu ada satu kesalahan di bawah section sekian. Benda itu, benda paling asas kita belajar dalam undang-undang tu. Dalam kelas undang-undang, benda paling asas. Dia macam kalau kita belajar matematik, kita kena belajar mengira dahulu. 1, 2, 3, 1 campur 1, 2, 2 campur 2, 4. Benda tu paling asas. Yang asas tu pun diorang gagal nak sediakan. Jadi saya kata tempoh hari kepada pendakwa raya, kalau betul dia persoalkan pun, kenapa nak pergi, kenapa nak pergi rayu? Kenapa tak amend je? Kalau tuan-tuan ingat, pada kes Datuk Seri Anwar Ibrahim, bila kes liwat 1, Villa Trivoli itu dikatakan tak wujud pada tarikh tersebut. So peguam bela lawan, dia kata tarikh tu Villa Trivoli tak wujud lagi. Apa yang pendakwa raya buat? Dia ubah. Dia change the charge. Change the charge lah. Apa isu dia? Tukarlah charge dia kepada charge yang lain. So diorang merayu disebabkan oleh DAA, Discharge Amounting to Acquittal. Now, disebabkan oleh diorang ada DAA dekat situ, dia lepas rasuah. Forming rasuah tu yang masalah. Tapi amla okey. Forming charges amla tu okey. Cuma pendakwa raya nak supaya amla dan rasuah itu dibicarakan serentak. Sebab dua-dua ni berkaitan. Jadi sebab itu, pending kepada kes rayuan, pending kepada rayuan untuk yang dijatuhkan hari itu, yang digugurkan, maka kes yang berkaitan amla ni pun ditangguh prosiding supaya dapat disekalikan. Itu saja, bukan bermakna Muhyiddin Yassin tak bersalah. Belum lagi, kes belum jalan lagi. Okay? Kes belum jalan lagi. So dalam masa sama, ini cerita menantu Muhyiddin pula. 47 saksi dengan kes rasuah wang haram Adam Radlan. Seramai 47 saksi akan dipanggil memberi keterangan dalam pembicaraan kes rasuah dan pengubahan wang haram yang dihadapi Timbalan Ketua Bahagian Parti Bersatu segambut Adam Radlan. Perkara itu dimaklumkan oleh pendakwa raya. Hari ini sebutan kes untuk status pertuduhan di bawah pengubahan wang haram untuk dibicara bersama dengan pertuduhan predikat iaitu rasuah. Itu tadi. So kalau biasanya rasuah, dia akan ada pengubahan wang haram. Itu di bawah amla. Pendakwaan memohon kes terbabit dibicara bersama. Sementara itu, Peguam Alastair Brandah Normah yang mewakili Adam Radlan tidak membantah untuk pertuduhan rasuah dihadapi anak peguam ini dibicara bersama. Setelah mendengar maklumat dan permohonan, justru saya tetapkan sebutan pada 27 Mac ini. Sebelum ini, Hakim Tuzal pada tahun lalu, Adam Radlan mengaku tidak bersalah atas 5 pertuduhan rasuah dan 7 pengubahan wang haram setelah dia di Mahkamah Kuala Lumpur dan Shah Alam. Okey. Dan ini adalah kes Muhyiddin lepas tanpa bebas. Kes rasuah 232.5 juta yang berlaku pada Ogos tahun lepas. Ogos 2023. So, menantu dia, Muhyiddin Yassin, sekarang didakwa. Adakah lepas? Belum lagi. Kes ni belum jalan, kita kata. Kes itu belum berjalan lagi. Baik. Sejam lebih saya cakap ni, tuan-tuan. Okey. Last kali, tuan-tuan. Ada yang tak tahan tidur dalam mata ni. Tidurlah mata. Sabar. Saya bercakap, tuan-tuan dengar je. Saya dah buat satu video reaction kepada kenyataan seseorang berkenaan dengan dia Mamat ni di interview. Mamat ni Cina. So dia kata kenapa sebenarnya KWSP itu lagi menguntungkan daripada pencen. Saya tahu topik ini kontroversi. So saya react. Dan dia buat calculation tau. So saya pun buat calculation dan dia buat calculation. So bila dia buat calculation, dia mengatakan bahawa sebenarnya kalau kita faham, ada KWSP itu adalah lebih menguntungkan dalam tempoh jangka masa panjang berbanding jangka masa pendek.
So dia buat calculation secara, dia sebut dalam live tu secara rawak lah. Tapi saya buat calculation tersebut. Dan saya buat senario-senario yang memungkinkan perkara-perkara lain. So apa kata kita lihat senario tersebut. Sebelum itu, saya letakkan apa orang kata probability ataupun kemungkinan ini di dalam carta. Okay. Di dalam compound interest punya calculation. Tapi tak apa. Okay. Yang ni saya buat. Calculation ni saya buat. Betul-betul saya buat sendiri, tuan-tuan. Okay. Ini assumption saya buat. Assumption ini adalah untuk gaji 5,000 purata. 5,000 purata. Dan dividen bagi apa orang kata bagi KWSP purata 6%. Alright. Ini adalah KWSP dikomparekan dengan pencen. Katalah pencen tu pun dia dapat gaji 5,000. Dia dapat gaji 5,000. Okay. So saya buat katakanlah dua orang, seorang dapat pencen, seorang dapat KWSP. Dua-duanya bergaji 5,000 purata. Maksudnya kita tak tengok kenaikan. Tapi kita akan ada senario di mana dia akan naik turun gaji dia. Dia akan naik gaji dia daripada mula sampai naik. Dan kita letak purata 6%. Ada orang mempersoalkan dalam Facebook saya, dia kata, itu 6%. Kalau 5%, saya juga buat senario 5%. So kita tengok dua. Dan kenapa saya kata, secara puratanya, dividen KWSP adalah 6%. Tapi yang bestnya orang mempersoalkan kenapa Cina ni cakap tak betul. Dia ada satu pepatah Cina, tuan-tuan tahu. A wise man points to the moon. An imbecile examines the finger. Orang bijak ni dia menunjuk kepada bulan. Sebab dia nak cerita tentang kecantikan bulan, sains bulan. Orang yang bodoh duk sibuk tengok jari dia. Apalah jari kau ni pendek sangat. Orang cerita benda lain, dia duk cerita benda lain. Inilah dia. Dia duk cerita kenapa Cina tu cakap dividen dengan interest, kenapa pelat dia tak... Patutlah bangsa kita ni tak maju-maju, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak apalah. Okay. Kita compare. Dan tuan-tuan nanti video ni akan ada. So kita boleh tengok comparison. Alright. Katalah dia bekerja 30 tahun. Okay. Gaji dia 5,000 setiap tahun. Ini kita ambil purata 5,000 setiap tahun. Dia bekerja 30 tahun. KWSP sendiri, dia kena bayar 11%. Majikan iaitu kerajaan dia bayar 12%. Ini setahun. So setahun dia kena bayar 6,600 dan kerajaan bayar pada dia 7,200. Okay. So akhirnya interest compound RM828 setahun. Okay. Total yield, sebulan. Sebulan maka total income dia adalah setahun 14,000. Right. Setelah dia pencen, kita kata, setelah kedua-duanya pencen, orang yang gaji 5,000, dia akan dapat separuh. So, setiap bulan dia akan dapat 2,500, 2,500. Setahun, dia akan dapat 30,000 sampai dia meninggal. Dan kalau meninggal, kalau ada balu atau waris, balu dia akan ambil pencen tersebut. Kalau ada anak bawah 18 tahun, anak 18 tahun akan ambil pencen tersebut. So, bermakna setiap bulan dia akan dapat 2,500. Iaitu setahun 30,000. Baik. Orang yang dapat KWSP tadi, setelah dengan interest dan dengan dividen sebagainya, dia akan dapat 1.156 juta. Dia akan dapat 1.156 juta. Ini jumlah dia setelah 30 tahun. Baik. Dia ada dua option, tuan-tuan. Option pertama, dia boleh keluarkan duit itu 1.156 juta tu. Artinya sekali je. Kan 1.156 juta ni dia boleh keluar makan sekali. Satu lagi cara, dia boleh cakap KWSP, saya tak nak keluar makan sekali, saya nak keluar setahun sekali, saya makan dividen saja. Saya makan dividen saja. So setahun 6% daripada 1.156 juta dividennya adalah RM69,387.79 atau RM70,000. Yang pencen tadi, 2,500, setahun 2,500 kali 12, 30,000. 69,000 daripada 1.15 juta, ini pendapatan dia. Kalau dia keluar sebulan, 5,782. Yang ini, dia keluar 5,000 ni, tak kacau 1.15 juta, tuan-tuan. Tak kacau.
Yang ni tak kacau. Kalau dia meninggal sekalipun, dia akan wariskan kepada waris dia 1.15 juta. Ada orang kata, Is, kalau orang tu meninggal, dia dapat waris 2,500. Yelah, dia dapat wariskan 2,500. Tapi kalau mamat ni meninggal, dia waris 1.15 juta. Yang mana satu kamu nak? Kemudian dia kata, yelah, itu 6%. Baik. Saya kira 5%. Itu 6%. Saya kira 5%. Ini adalah 5%. Okay. Setelah 30 tahun, dia dapat 900,000. Interest dia 57,000, still tinggi daripada 30,000. Sebulan 4,800. Sebulan 4,800 dia dapat, tuan-tuan. Dia ambil pendekatan, dia tak nak keluar duit tu. Dia ambil dividen setiap tahun, 4,800. Lebih masih tinggi daripada 2,000 dia dapat ni. Katalah dia meninggal. Yang ni dia akan wariskan 2,000 kepada waris. Yang ini dia tinggalkan 962,000. Kalau dividen tu 5%. Kenapa saya kata dividen itu 6%? Ini calculation saya. Bukan calculation, berdasarkan purata dividen daripada 2013 sehingga tahun 2022. Ada 5.35, 6.15, tapi puratanya adalah 6%. Kita dah kira semua ni. Baiklah, dia kata, itu kalau gaji dia 5,000, Is. Itu kalau gaji dia 5,000. Kalau gaji dia 2,500, baik. Kita kira gaji 2,500. Kalau gaji dia 2,500, tuan-tuan, dalam tempoh 30 tahun, katalah gaji dia 2,500 je, dia akan dapat 578,000. Kalau gaji dia 5,500 setahun, sebulan dia akan dapat RM1,250 atau RM15,000 setahun. Tetapi kalau dia ambil dividen saja 6%, dia akan dapat berapa, tuan-tuan? 34,693 setahun atau RM2,891 sebulan. Lagi tinggi daripada gaji pokok dia 2,500. Ada lagi yang kata, alah Is, itu kalau gaji dia tetap. Tapi gaji ni menaik. Itu saya kata, korang ni tak erti buat calculation macam ni. Baiklah. Saya pun ada buat. Katakanlah gaji dia naik setiap bulan, setiap tahun. Bukan setiap bulan, setiap 5 tahun naik. Kan? Saya buat gaji dia setelah, dia mula gaji 2,000, kenaikan 5% setiap tahun. Katakanlah 5% setiap tahun, tuan-tuan. Gaji dia 5% dan dividen tu 5%. Bukan 6%, 5% katakan. 5% dividen. So maksudnya mula-mula gaji dia 2,000. Lepas tu 5 tahun kemudian dia naik 5%. Kemudian dia naik 5% 5 tahun. Dia naik 5%. Last kali take home income daripada 2,000 gaji dia tadi. Mula-mula tadi gaji dia 2,000. Gaji dia 2,000. Akhirnya last kali gaji dia adalah berapa, tuan-tuan? RM2,814. So naik pada tahun ke-30, setiap 5 tahun naik gaji RM2,814. So last dia punya pencen dia 2,800. So sebulan dia dapat RM1,400. Kalaupun itu, dia akan dapat RM385,000 setelah 30 tahun. Dia ambil interest 5%, bukan 6%. Itu pun RM1,925 sebulan. Baiklah, katalah dia ambil interest, ini dia ambil 6%, bukan 5%, 6%. Katalah dia ambil 5%. Itu pun 1,600, tuan-tuan. Masih lebih tinggi daripada pencen dia. Ini tak kacau 385,000 tadi tu. Tak kacau. Dia ambil bulan sampai dia mati. Okey, adalah seorang mamat ni dekat Facebook. Dia kata macam ni. Dia kata, saya tertarik dengan apa dia tulis. Kemudian dia persoalkan kenapa. Tak berani saya nak jawab dia. Baik. Dia kata macam ni. Ni saya jawab malam ni. Mat. Okay. Right. Nama dia Muhammad Rizman. Man, aku famouskan kau malam ni, Man. Dia kata,
Alahai, bila dia berkaitan dengan benda tadi. Pencen mana tolak gaji tiap-tiap bulan. Sebab itu kata mengurangkan pendapatan bulangan. Bongok, oi. KWSP memang untung long term, tapi short term dengan harga barang sial di zaman Anwar ni, kau buat plan yang mengurangkan income bulanan, memanglah orang marah. Spin bodoh apa kau dengan Cina ni? Dia kata. Okay, yang pertama, Muhammad Rizman, patutlah kau, okay, yang pertama sekali, patutlah Melayu tak maju-maju sebab ada pemikiran macam kau ni. Lepas tu bila orang Cina kaya, engkau duk tuduh Cina dia macam-macam. Okay, yang pertama, okay, kita kira bodoh lah mana. Kalau kau ambil pencen, okay, saya tunjuk ini. Kalau kau ambil pencen, kau akan dapat berapa tadi? Kalau 3,000 lah kau dapat. Betul? Right. Dapat 3,000 lah kau dapat. Oh, untunglah 3,000, tak ada potong. Tapi katakanlah kita ambil KWSP, kita kena potong 11%. 3,300. Rugilah. 330. Tolak dengan basic gaji kita 2,600 something. So 330 tu dia ambil oleh kerajaan masuk KWSP. Tetapi kita kena ingat, dia ambil 330 potong gaji kita, bukannya duit tu masuk dalam duit poket Anwar Ibrahim. Masuk boleh poket kita nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, on top of 300, kerajaan bagi 12%. Akai mana, Mat? Kau dapat duit kau keluar 300, memang dia potong. Tetapi compensation kepada 3% tu, kerajaan bagi 12%, Mat. Maksudnya 400 kerajaan bagi pada kau. Kalau kes 5,000 tadi, kalau kita tengok kes 5,000, gaji 5,000, 6,600 adalah duit gaji kita. 7,200 setahun kerajaan bagi. Setiap tahun. Selama 30 tahun, kau tak nak duit ekstra ke? Akai mana, Mat? Akai. Lepas tu dia duduk sibuk. Dia kata, kena potong 11%. Ya, memang. Kita tak nafikan kena potong 11%. Kau masa itu, sekarang ini masa kau kerja, masa kau muda. Kau ada tenaga, kau ada kudrat. Okay? Kalau kau nak buat part time, boleh. Tapi masa kau dah tua nanti, yang tu yang kita kena ingat. Masa tu kau dah tua, kau tak boleh kerja dah. Kau dah sakit. Kalau kau ada anak yang boleh tanggung, kau tak apa. Kau dah mula sakit, kau dah tak boleh kerja. Masa itu kau ada simpanan duit yang boleh tanggung kau sampai kau mati. Sebab engkau fikir short term. Kita fikir long term, not only long term, not only kita ada compounding interest, kita juga akan dapat extra money. Kerajaan bagi 12% setiap bulan. Orang bagi duit ekstra pun kena maki. Dan yang tak akhir aku nak jawab. Yang Melayu kerja kerajaan tu hanya sebilangan kecil. Workforce kita 12 juta. Majoriti Melayu macam saya dan macam tuan-tuan dan majoriti tuan-tuan dan perempuan yang tak kerja kerajaan ni, kita KWSP. Kita ni KWSP, Mat. Melayu mana yang kau bela ni? Dan bila kita nak bagi ekstra dekat orang Melayu, kita nak bagi ekstra pendapatan bila dia dah tua nanti, dapat juta-juta ringgit. Mungkin masa tu dia boleh gunakan untuk bisnes, anak dia dan sebagainya. Yang itu kena maki. Patutlah, kalau pemikiran macam ni, patutlah negara tak maju, patutlah orang Melayu ni tak maju. Nasib baiklah saya ni berketurunan Cina, tuan-tuan. Dan bisnes kita orang ni dulu memang kita orang keturunan bisnes. Bisnes je kerja keturunan kita orang. Si baiklah kan, kita orang ni keturunan Cina. Tapi saya Melayu lah. Nenek saya Cina. Dan nenek saya ni menarik, nenek saya ni, dia memang ajar saya bisnes. Mula dulu saya marah juga nenek saya, arwah nenek saya ni. Arwah nenek saya Cina. Cina memang Cina. Tapi arwah nenek saya ni dia akan buat bisnes. Apa saja bisnes. Dan dia punya tanah banyak gila dia beli. Dan dia Cina yang masuk Islam. Cina masuk Islam. Atuk saya Cina masuk Islam. Nenek saya dia diangkat oleh orang Melayu. Atuk saya Cina masuk Islam. Dan dia orang ni memang kuat bisnes. Cari duit tu memang kuat. Sebab apa? Sebab dia tahu, dia kata bahawa kami ni bukan bumi putera. So kami kena berusaha. So dia banyak beli tanah, dia banyak simpan harta. Tapi dia tak waris kat saya lah. Sebab dia kata, kau nak harta, kau cari sendiri. Itulah tuan-tuan, sedikit daripada saya. InsyaAllah video ni nanti akan